Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para panel. Saya Tuan Zamri daripada Top Point Binary Consultant. Kami adalah syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan sebagai perunding pengurusan keselamatan, dan kami juga pernah bertindak sebagai safety and advisor kepada beberapa organisasi kerajaan dan juga swasta, antaranya seperti BIMOS, Majlis Sukan Negara selama 2 tahun, BIMOS 2 tahun, UiTM 3 tahun, Kolej Politek Mara, Bahagian Kajian Sains Angkasa, dan beberapa lagi organisasi termasuklah Pharma dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kami ada mengajarkan kursus-kursus berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Antara kursus harian yang telah dihadiri oleh pelanggan-pelanggan kami adalah termasuklah band negara yang selari dengan perjalanan band Simpanan Nasional. Dalam industri yang sama, kami pernah mengajar selama lebih kurang 5 kali kepada band negara, termasuklah band negara Ibu Pejabat Kuala Lumpur dan juga band negara Cawangan di Terengganu. Okay. Objektif video dibuat ya. Objektif video ni dibuat adalah seperti mana sedia maklum, adalah untuk memberi ruang menilai sejauh mana penyampaian dan juga modul yang akan kami bentangkan kepada pihak BSN berkenaan dengan kursus harian. Okey. Kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran yang kami kemukakan, yang kami integrasikan dalam kursus kami adalah melalui komunikasi buala, bengkel, yang mana bengkel kita akan review bersama dengan tim BSN, review dokumen lama dan bersama kita akan adakan exercise, presentation dan sebagainya. Kita adakan video, kita adakan juga penilaian pre and post sebelum exam, sebelum kursus kita akan nilai. Kita ada sampling review. Kalau ada sampling, kita akan kumpulkan sampling kita, sampel, ataupun kita review bersama. Jadi dalam masa yang sama kita bersama-sama akses kepada website secara live, kepada website DKKP dan sebagainya. Okay. Untuk makluman, kita akan pre and post test sebelum dan juga selepas kursus, dan kita akan buat semakan bersama pada hari kedua bersama-sama dengan tim BSN. Dalam masa yang sama, selepas kursus berakhir, kita akan umumkan laporan pencapaian sebelum dan selepas. Okay. Ada satu tambahan khidmat servis yang kami keluarkan, yang kami berikan kepada BSN, kami tawarkan kepada BSN, di mana kami bersedia untuk bertindak sebagai HSE advisor, sebagai penasihat keselamatan kesihatan secara percuma bagi tempoh 3 bulan kepada BSN selepas kursus terakhir di BSN. Tujuan 3 bulan sebagai advisor ini adalah untuk memastikan bahawa segala dokumen yang dibangunkan dalam masa yang sama, review dokumen dijalankan adalah disemak dan juga diselesaikan secara sempurna. Kita tak charge. Tapi bagi organisasi lain yang sebelum-sebelum ni 2 tahun kontrak, 5 tahun kontrak, memang dia bayarlah setiap bulan dengan fees tertentu. Okey. Harian yang kami ajar adalah berdasarkan merujuk kepada guideline yang dikeluarkan oleh JKKP ya. Guideline yang dikeluarkan oleh JKKP berada harian pada tahun 2008 dan terbaru 2011 ya. Okey. Sebut pasal harian, everybody boleh mengajar harian. Saya yakin daripada 14 organisasi yang datang pada hari tersebut, pada hari taklimat tu, semua boleh mengajar harian. Differentnya mana? Okey. Cerita tentang harian safety officer pun boleh mengajar harian. Siapa-siapa boleh mengajar harian. Kalau dia tak boleh mengajar harian, takkan dia datang untuk taklimat. Okey. Tetapi differentnya adalah dari segi cara deliver. Cara deliver kepada peserta berbeza. Pertama. Kedua, dari segi kompetensi. How competent trainer yang mengajar itu untuk assess, untuk go far berkenaan dengan analisis dan sebagainya. Ketiga, berkenaan dengan approach, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membolehkan pelajar memahami dan juga dapat menyediakan harian dengan sempurna. Itu approach, pendekatan yang digunakan. Dan keempat adalah komitmen, untuk membangkitkan semangat, komitmen daripada peserta bagaimana nak menyediakan harian dan juga melaksanakan keperluan-keperluan dalam pembelajaran. Okay. Yang terakhir, yang penting sekali adalah bagaimana untuk mengintegrasikan harian semasa bekerja di tempat kerja. Ini ada perbezaan. Sebut pasal harian, everybody boleh mengajar harian. Just ambil guideline daripada harian,
Safety officer yang ada pengalaman sikit dah boleh mengajar heret. Tetapi differentnya adalah di sini. Okay? Differentnya adalah di sini. Differentnya ada berkenaan 5 perkara tadi sebab pertama berkenaan dengan how dia deliver, macam mana dia deliver. Kedua, competency. How competent dia untuk memahami dan untuk go far deep untuk menilai akses. Yang ketiga, approach, pendekatan yang digunakan untuk membolehkan pelajar-pelajar peserta memahami. Dan yang keempat, macam mana nak bangkitkan komitmen supaya dapat terlaksana dalam proses pembelajaran 2 hari, sama ada saya makan review dan sebagainya. Yang terakhir, how, bagaimana nak mengintegrasikan heret semasa bekerja di tempat kerja. Okay. So, okay. Seterusnya, okay. Kandungan modul kami, saya rasa tak tunjuk dia pun tak apa. Tapi actually kandungan modul kami ada seperti mana dalam BQ tender tersebut. Kita dah baca, kita dah go through. Seperti mana dalam BQ tender, kita akan membeli segala yang terada dalam BQ tender. Sebahagiannya juga kita akan sentuh berkenaan itu macam biasalah, keperluan undang-undang, tanggungjawab majikan dan pekerja, konsep heret, terminologi heret, elemen heret, proses menjalankan heret dan sebagainya tu. Ini kalau cerita ni 2 hari tak habis lah. So kita pergi kepada ada test 10 minit lah, berapa minit lagi ada? Berapa minit? 5 minit. Okey, seterusnya. Ni kandungan heret. Core dia adalah hazard identification, risk assessment dan risk control. So ini adalah 3 elemen. Siapa-siapa pun boleh sebut 3 elemen. So hazard, macam mana nak kenal pasti hazard, pucuk-pucuk hazard, jenis hazard, kesan hazard, kategori hazard. So kita akan terangkan kat situ. Okay. Risk adalah probability times severity. So nak control risk macam mana? Nak kira risk macam mana? Okay, tengok table, risk metric table. Kita akan ajar tengok risk metric table lah. Probability times severity, tengok rating dan sebagainya. Tetapi saya nak tekankan kat sini, macam mana nak letak figure, macam mana nak letak rate, bagaimana nak menjustifikasikan rate 2 bukan 3 ataupun 3 bukan 2 dalam probability atau dalam severity. 1 sampai 5 kita tahulah paling kurang, paling kerap berlaku. Tetapi ada seorang kata 2, seorang kata 3, macam mana nak justify persoalannya. Okay. So kita akan terangkan memahami risk metric table, faktor-faktor penyebab, pemakin dan juga penyokong kepada risk yang berlaku, dan juga pengkelasan risiko low, high dan medium berdasarkan kepada risk metric. Okay. Yang seterusnya berkenaan control. Control, hierarchy of control. Dalam guideline sebut ada 6 langkah, 6 step, 6 langkah hierarchy of control. Saya mengajar 6 plus 1. 1 itu adalah salah satu, yang ketujuh adalah 1 itu adalah hidden control. Yang itu kita akan terang dalam kelas nanti. Hierarchy of control, eliminate, substitute, isolate, engineering control, admin control, PPE. Itu biasa yang tertulis. Tapi dalam mana kelas yang saya mengajar, saya akan sebut, kalau saya biasa siapa pernah hadir, biasa pernah dengar 7 hawk. 7 hawk 7 hawk. HOC. 7 HOC itu adalah 7 step hierarchy of control. Selain daripada kita kata management commitment, eliminate, substitute, isolate, engineering control, admin control dan PPE So kita akan belajar berkenaan dengan 7 step hierarchy of control, tetapi kita akan follow 6 step hierarchy of control dalam guideline. So termasuklah barrier 1, barrier 2, escalation 1, escalation 2. Kita akan bincang sekali, kita akan review bersama. Okay. Sebelum berakhir, pesanan saya pertama, untuk difikirkan, mengajar heret, everybody boleh mengajar, tak susah mengajar heret. Tetapi memberi kefahaman kepada pelajar peserta itu adalah satu cabaran. Dan menyediakan jadual heret, semakan heret dan sebagainya, itu tak suka. Menyediakan jadual heret, mengadakan heret, tidak suka.
tetapi mengintegrasikan high rate semasa